Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita masih lagi dalam tajuk fungsi kuadratik dalam bahagian melakar graf fungsi kuadratik. Dalam buku teks ada diberikan langkah demi langkah bagaimana melakarkan graf fungsi kuadratik. Cikgu akan ringkaskan perkara-perkara penting yang kita perlu untuk melakarkan graf saja dulu. Kita ambil perkara penting je. Yang pertama adalah nilai A. Kenapa kita perlu nilai A? Sebab nilai A ini dia menentukan bentuk graf, sama ada bentuk U ataupun bentuk N. Kalau A negatif, iaitu kurang daripada kosong, bentuk cikgu silap. Kalau A lebih besar daripada kosong, grafnya bentuk U, iaitu kalau A positif. Kalau A negatif, iaitu kurang daripada kosong, bentuknya bentuk N. Okey, itu perkara pertama yang kita perlu lihat. Kita lihat nilai A-nya. Okey, seterusnya, kita perlukan juga vertex. Apa itu vertex? Vertex ini adalah nilai, kalau bentuk U, nilai minimum yang duduk di bawah ni, titik ni. Kalau bentuk N, nilai maksimum. Jadi kita perlu tahu bagaimana mencari vertex. Seterusnya, apa lagi kita perlukan? Kita perlukan punca-punca. Punca-punca itu adalah titik persilangan lengkuk dengan paksi X di bahagian ini apabila fx sama dengan kosong. Maksudnya macam ni. Ini paksi X. Kita perlukan, adakah graf itu memotong pada dua titik? Kita perlukan jenis punca lah, atau menyentuh pada satu titik, atau graf itu tidak menyentuh paksi X, tiada punca. Dua punca, jadi kedudukannya menyilang pada dua titik. Dua punca yang berbeza, yang pertama tadi. Yang kedua, dua punca yang sama, maksudnya dia menyentuh satu titik, atau dia tiada punca, maksudnya tidak kena paksi X. Ini paksi X. Jadi kita kena tentukan nilai dia. Jadi tiga perkara ini saja yang penting. Yang lain itu kita boleh letakkan kalau diminta lah. Kita akan tengok nanti. Di sini ada diberikan contoh 15. Contoh 15 dia bagi kita fungsi dalam bentuk arm. Jadi kamu boleh lihat sendiri dalam buku teks langkah demi langkah yang dibuat sehinggalah dia dapat melukis graf ini. Namun begitu, kita lihat latih diri 2.10. Dalam latih diri 2.10 ada soalan A sehingga I. Kita tengok soalan A, B dan C. Kita lihat fungsi yang diberi ini diberi dalam bentuk vertex. Untuk soalan D, E dan F, fungsi yang diberi adalah dalam bentuk pintasan. Dan soalan G, H dengan I, fungsi yang diberi adalah dalam bentuk arm. Jadi soalan G, H dengan I, kamu boleh rujuk contoh yang dia bagilah. Walau bagaimanapun, tak apa, cikgu akan tunjukkan setiap satu ini, cikgu akan tunjukkan contohnya, cikgu akan tunjukkan langkahnya. Cikgu akan pilih tiga soalan. Yang pertama ni A, D dengan G. Contoh untuk bentuk vertex, contoh untuk bentuk pintasan, dan contoh untuk bentuk arm. Kita akan buat satu persatu. Kita mulakan dengan soalan A. Bentuk vertex. Cikgu akan salin soalannya dekat sini. Soalan A, fx sama dengan x tolak 1 kuasa 2 tolak 4.
Okay, tadi seperti mana kita tahu, kita perlukan nilai A untuk ketahui bentuknya. Jadi perkara pertama adalah nilai A. Perhatikan nilai A adalah perkali bagi X kuasa 2. Jadi di sini, walaupun kamu nampak di sekat sini X, tetapi X ini kita akan kuasa 2 kan. Dekat luar ada kuasa 2. Okey, jadi X kuasa 2 sahaja, maka A nya adalah perkali bagi X kuasa 2 adalah 1. Jadi, kamu patut nampak A sama dengan A sama dengan 1. Dan 1 ini adalah lebih besar daripada kosong, iaitu positif. Jadi kita boleh buat kesimpulan bentuk graf adalah bentuk U. Seterusnya, yang kedua, disebabkan diberi dalam bentuk vertex, maka kita dah belajar sebelum ni, kita boleh keluarkan titik minimum yang duduk dekat sini, iaitu vertex lah. Kita boleh keluarkan vertexnya. Kita keluarkan titik minimum, nilainya adalah 1 dan negatif 4. Okey, bagaimana cikgu dapat nilai ini? Ini untuk ni 1, X tolak 1 sama kosong, jadi X sama dengan 1. Ni dapat kat sini. Dan negatif 4. Ini negatif 4. Okey, jadi kita dah dapat titik yang kedua. Seterusnya, cikgu kata tadi adalah dia punya punca. Kita perlukan juga puncanya. Jadi kita tahu bagaimana nak cari punca ini. Punca ini adalah apabila fx sama dengan kosong. Jadi apabila fx sama dengan kosong, maka x tolak 1 kuasa 2 tolak 4 sama dengan kosong. Jadi kita boleh dapatkan nilai x nya jadi kita ada dua kes kat sini, sebab kat sini ada punca kuasa 2 bagi 4. Yang ni adalah, yang ni kita tahu nilainya adalah tambah atau tolak 2, positif atau negatif 2. Jadi kita ada dua kes, X tolak 1 sama dengan 2 atau X tolak 1 sama dengan negatif 2. Jadi kalau X tolak 1 sama dengan 2, maka kita dapat X sama dengan 2 tambah 1, dia jadi 3. Dan X sama dengan negatif 2 tambah 1, jadi negatif 1. Jadi kita dapat dua nilai X, iaitu 3 dan negatif 1. Jadi kita tahu dua punca yang berbeza jenis punca. Dan kedudukan graf, dah tentulah ianya menyilang paksi X pada dua titik. Okey, semua nilai yang perlu telah pun kita berjaya perolehi untuk soalan A. Jadi sekarang adalah masa untuk melakarkan grafnya. Okey, lihat step by step dia, bagaimana melakarkan grafnya. Okey, first kali kita nampak bentuknya adalah bentuk U. Jadi kita lukiskan bentuk U. Lengkuk parabola bentuk U. Kita cuba lukis. Bentuk U. Okey, selesai bentuk U kita. Seterusnya, kita labelkan vertex. Vertexnya 1 negatif 4. Kita labelkan 1 negatif 4. Seterusnya, apa kita perlu buat adalah kita gunakan pembaris. Kita bina paksi X. Paksi X, paksi mendatar, 0 darjah tu, mendatar lah tu. Okey.
Kita lukis paksi X dulu. Paksi X kita lukis menyilang pada dua titik. Sebab kita tahu tadi kita dapat dua nilai puncanya. Dua nilai punca yang berbeza. Jadi paksi X kita kena menyilang. Dan kita tuliskan nilai-nilai punca kita tadi. Satu, mana punca dia tadi? Negatif 1 dengan 3. Jadi kat sini ada negatif 1 dengan 3. Jadi negatif 1 dah tentu duduk di sini, 3 duduk dekat sini. Sebab negatif 1 sebelah kiri lah negatif kan. Okey. Negatif 1 jadi positif, kat sini 3. Okey, sekarang tinggal nak lukis paksi Y sahaja. Okey, paksi Y adalah paksi menegak. Kita keluarkan pembaris kita, kita tegakkan pembaris. Sekarang kita ada pilihan nak letak kat mana agaknya pembaris kita ni. Nak lukis adakah kat sini? Tak logik langsung nah. Okey, kita tengok puncanya satu negatif, satu lagi positif. Jadi dah tentu di antara ni macam ni lah. Satu duduk sebelah kiri, satu duduk sebelah kanan lah. Tapi kita tengok vertexnya, adakah di sini ataupun di sini. Lihat not vertex. Vertexnya 1 negatif 4. 1 ini positif. Jadi dah tentu dia duduk sebelah kanan paksi Y. Jadi paksi Y kena duduk sebelah kiri dia lah. Sebelah kiri vertex. Jadi cikgu pun lukiskan paksinya. Okey, simpan baris kita. Jadi ini paksi Y, ini paksi X. Okey. Y kita dalam kes ni fx lah. Okey, Y sama dengan fx. Nak tulis fx saja pun boleh lah, nak tulis Y saja pun boleh. Okey, jadi kita dah selesai melakarkan graf fx sama dengan x tolak 1 kuasa 2 tolak 4. Bentuk vertex. Inilah kaedah mencari nilai-nilai perlu itu. Okey, kita pergi ke soalan D. Soalan D kita diberi dalam bentuk pintasan. Jadi, tengok ni. Ini bentuk pintasan. Jadi, cikgu salin dulu soalannya. Okey, salin dekat sini. Soalan D. Fx sama dengan negatif 2 X tolak 1 X tolak 3. Okey, jadi macam biasa kita perlukan perkara yang pertama kita perlukan adalah bentuk. Iaitu mesti tahu nilai A. A sama dengan berapa? Untuk melihat nilai A-nya, tengok macam mana cikgu lihat nilai A ya. Negatif 2 darab X darab X. Kita dapat negatif 2x kuasa 2. Jadi kita tahulah A-nya adalah negatif 2. A negatif 2. Negatif 2 adalah nilai yang kurang daripada kosong, iaitu negatif. Jadi bentuk, kita dapat bentuknya adalah bentuk N. Okey, seterusnya yang kedua. Okey. Disebabkan ini bentuk pintasan, kita dah ada pintasan X. Okey. Bagaimana nak dapatkan? Lihat. Okey. Dekat sini ada 1. Dekat sini ada 1. Macam mana nak keluarkannya? Okey. Yang ini X tolak 1 sama dengan 0. Jadi kita dapat X sama dengan 1. Yang ini X tolak 3 sama dengan 0. Jadi kita dapat X sama dengan 3. Jadi kita dapat punca-punca. Itu nilai X itu nilai punca lah. Punca-puncanya dapat dua nilai, iaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Okey.
Jadi seterusnya kita dah ada bentuk, kita dah ada punca-punca, sekarang kita perlukan vertex. Bagaimana nak cari vertexnya? Untuk mencari vertex, kita perlu tahu dulu apakah paksi simetri, nilai simetrinya. Okey, kalau kita dah ada punca, untuk mencari nilai simetri, okey, nilai x-nya, kita cuma perlu cari nilai di tengah-tengah di antara 1 dengan 3 ini. Jadi 1 tambah 3, kita bahagi 2, cari di tengah. Okey, kita akan dapat x sama dengan 2. Okey, ini adalah nilai pada paksi simetri. Okey. Okey, apakah nilai maksimumnya? Kenapa cikgu kata maksimum? Sebab bentuknya adalah bentuk n. Jadi dah tentu nilainya adalah nilai maksimum. Okey, nilai maksimum. Kita dah tahu nilai maksimum dilalui oleh x sama dengan 2. Jadi kita tahu nilai x-nya 2. Jadi kita gantikan 2 dalam fungsi yang diberi kepada x itu. Okey, 2 tolak 1, 2 tolak 3. X ini kita ganti dengan 2. Okey, ambil kalkulator. Negatif 2 darab 1, negatif 2 darab negatif 1, kita dapat 2. Ambil kalkulator, tekan lah, kita akan dapat 2 lah nilai semua ni. Okey. Okey. Jadi kita dapat titik maksimum. Kita combinekan nilai simetri dengan nilai maksimum. Jadi nilai simetri dia 2, nilai maksimum dia pun 2.22. Okey, semua benda yang kita perlu telah pun kita perolehi. Jadi masa sekarang adalah untuk melakarkan grafnya. Okey. Okey, bagaimana nak lakar graf? Okey. Macam biasa tadi cikgu dah beritahu, untuk melakarkan graf, apa yang murid perlukan adalah melukis bentuk dulu. Bentuknya adalah bentuk n, jadi kita lukiskan bentuk n. Lakar bentuk n dulu. Lepas tu macam biasa kita akan lukiskan paksi x. Keluarkan baris hikmat kita. Paksi x, kita tahu tadi nilai x ada 2, iaitu nilai x sama dengan 1 dengan x sama dengan 3. Jadi dia mesti memotong pada 2 titik lah. Jadi kita pun lukislah paksi x memotong pada 2 titik. Paksi x kita, dan kita letakkan nilai-nilai x yang ada tadi, 1 dengan 3. 1 dengan 3. Okey, seterusnya kita tandakan, labelkan vertexnya dengan nilai yang diberi tadi. Kita dah dapat 22. Okey. Nilai ini, koordinat ini, tuliskan koordinat 2, 2. Okey, seterusnya kita tinggal satu lagi perkara, iaitu paksi y. Okey, paksi y dekat mana kita nak lukiskan paksi y? Kita tahu bahawa nilai x kita dua-dua positif. Jadi dah tentu kedua-dua nilainya berada di sebelah kanan paksi y. Jadi takkanlah kita nak tulis kat sini kan, satu sebelah kiri satu kanan pula. Jadi dah tentulah paksi y kita duduk dekat sini. Okey, nampak? Sebab apa? Sebab dia mesti duduk di sebelah kanan paksi y. Sebab nilai kita 1 dengan 3. Jadi logiknya mestilah duduk sebelah kanan. Jadi sekarang kita lukiskan paksi y kita.
Okey, selesai graf untuk soalan D. Seterusnya kita pergi ke soalan G. Soalan G kita diberi fungsi kuadratik dalam bentuk arm. Jadi kalau bentuk arm, macam mana kita nak buat? Jadi gunakan shift ke bawah. Soalan I, kita diberi fx sama dengan, cikgu lupa dah tadi, negatif x kuasa 2 tambah 4x tambah 5. Negatif x kuasa 2 tambah 4x tambah 5. Kita semak sikit, memang silap salin. Okey, betul. Okey. Jadi sekarang macam biasa, kita perlukan 3 perkara tadi. Perkara penting sahaja. Okey, yang lain-lain kalau perlu kita cari. Kalau diminta dalam soalan. Kalau tak perlu, kita biar je lah. Okey, yang pertama apa dia tadi? Bentuk. Jadi untuk tahu bentuk, kita perlu tahu nilai A. Dan kita nampak nilai A adalah perkali bagi X kuasa 2. Jadi kita tahu nilai A kita di sini adalah sama dengan negatif 1. Negatif 1 ini adalah nilai yang kurang daripada kosong. Maka bentuk graf kita adalah bentuk N. Seterusnya, yang kedua, okey, kita perlukan punca. Kita perlukan punca. Punca ni adalah nilai X. Nilai X boleh dicari dengan menggunakan mod EQN. Kalkulator, kita tekan kalkulator je. Untuk menggunakan mod EQN, kita perlu ada 3 nilai yang penting, iaitu nilai A, kita dah tahu tadi negatif 1, nilai B, negatif 1, nilai B, kita keluarkan adalah 4, dan nilai C adalah 5. Kita tekan kalkulator. Kita tekan kalkulator dengan nilai A, B dan C, negatif 1, 4 dan 5. Maka kita dapat nilai X dia sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 5. Kita dapat 2 nilai juga. Okey. Seterusnya, nilai penting yang ketiga perlu kita ada adalah nilai vertex. Okey, vertexnya, koordinat vertexnya. Koordinat titik maksimum, titik ni. Jadi bagaimana nak mencarinya? Okey, disebabkan diberi dalam bentuk arm, kita boleh cari nilai simetri dulu. Nilai X dengan menggunakan formula X sama dengan negatif B bahagi 2A. Jadi negatif B, B kita 4, jadi negatif 4 bahagi 2A dia negatif 1. Jadi kita dapat nilainya adalah 2. Seterusnya kita perlukan nilai maksimum. Itu nilai dekat sini. Disebabkan bentuk N, maka nilainya adalah nilai maksimum. Dengan menggantikan 2 ke dalam fungsi. Jadi kita gantikan dan kita tekan kalkulator, kita akan dapat
Jadi kita combine kan, kita gabungkan nilai simetri dengan nilai maksimum, kita akan dapat titik maksimum. Titik maksimum kita 29. Okey, semua tiga perkara penting telah pun kita berjaya dapatkan. Maka kita bersedia untuk melukiskan graf kita. Okey, langkah yang pertama bila nak melukis graf, macam biasa, kita lukiskan dulu bentuknya. Bentuknya adalah bentuk N. Maka cikgu lukislah bentuk N. Lakaran, nampak? Lawa tu. Okey, boleh terima tu. Okey, seterusnya macam biasa kita lukiskan paksi X. Kita tahu kita ada dua nilai X dan tentulah kedudukan grafnya, lengkuknya memotong paksi X pada dua titik. Okey, sebab kita ada dua nilai punca. Jadi kita lukiskan paksi X memotong pada dua titik. Kita isikan nilai-nilai X-nya tadi. Kita dapat negatif 1 dan 5. Jadi sini negatif 1 mesti sebelah kiri. Satu positif, satu lagi 5 sebelah kanan lah. Lepas tu kita labelkan vertex. Vertexnya kita ada tadi ni 29. Titik maksimum ni vertex lah. Okey. Jadi kita labelkan dengan nilai itu 29. Okey, dan tinggal langkah yang terakhir iaitu melukiskan paksi Y. Kat mana nak lukis paksi Y? Boleh ke dekat sini? Macam tak logik, takkanlah 5 duduk sebelah kiri kan? 5 positif. Kat sini ke? Takkanlah negatif 1 duduk sebelah kanan, sedangkan dia negatif, dia mesti duduk sebelah kiri paksi. Jadi dan lihat, okey, 29 mesti duduk di sebelah kanan paksi Y, sebab 2 tu positif. Jadi kita boleh letak macam ni lah. Okey, jadi kita lukiskan paksinya kat situ. Simpan, pembaris. Jadi inilah paksi Y kita dan ini paksi X kita. Dan semak sikit, 2 duduk sebelah kanan. Okey, sebelah kanan. Satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Jadi selesai melakarkan graf fungsi kuadratik yang diberi dalam bentuk am. Okey, kita berjaya tunjukkan, Cikgu Mai berjaya tunjukkan 3 jenis. Yang pertama, bentuk vertex. Lihat apa yang diperlukan. Bagaimana mencarinya. Yang kedua, Cikgu Mai dah tunjukkan bentuk pintasan. Tengok langkah-langkahnya. Dan ni grafnya. Seterusnya, Cikgu Mai juga dah tunjukkan kalau fungsi diberi dalam bentuk am. Tengok apa yang kita perlukan. Dan bagaimana mencarinya. Setiap bentuk memberikan cara yang berbeza untuk mencari. Jadi cikgu harap apabila kamu dapat soalan, cubaan untuk buat, perhatikan dulu bentuk yang diberi. Okey, itu sahaja melakar graf fungsi kuadratik.